الله الرحمن الرحيم أنهم بالأدنى عذاب الأكبر ومن أظلم ممن بآيات ربه أعرض عنها dengan semua manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji manusia dalam hidup di atas permukaan bumi. Apa tujuan dia tuan-tuan yang mulia? Wala nuziqannahum minal azabil. Kami benar-benar akan menguji manusia ni merupai azab ataupun daripada azab adna, azab yang kecil. Makna azab adna ni tuan-tuan yang mulia, mana azab yang kecil makna dia azab yang besar, azabul akbar, iaitulah azab hari kiamat tuan-tuan yang mulia. Azab di dunia ni dinamakan dengan azab di dunia ini tuan-tuan yang mulia lebih berat lagi 90 dunal azabil akbari, bukan azab di akhirat. Bukan azab di akhirat. La'allahum yarji'un. Dengan harapan mudah-mudahan mereka kembali. Memang Allah telah nak mengazab kita. Azab ini azab kepada orang-orang apabila mereka ni telah terpesong tuan-tuan yang rajin ibadat, sekarang dah agama, sekarang ni tak peduli agama dah. Bila azab orang ini supaya mereka kembali. Ya, kita tuan-tuan yang mulia, Allah telah bagi rugi di atas permukaan bumi. Dasar Allah Subhanahu wa taala pada orang yang baik-baik ini, yang sudah tak baik supaya mereka menjadi baik. Kena berterima kasih juga kita kepada Allah. Dalam sebuah syair orang Arab ahlu kan, wa kun 'alal ala'i syakura wa kun 'alal bala'i sabura wajaddidit taubatan lil auzari la tayasan min rahmatil ghafur.
La tai'asan min rahmatil ghafari. Jangan sekali-kali yang maha penyayang, lagi maha pengampun. Wa kun 'alal ala'i sabura. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang sabar apabila diturun musibah oleh Allah. Apabila datang azab-azab di dunia. Wa kun 'alal ala'i syakura wa kun 'alal bala. Hendaklah engkau bersyukur pada nikmat Allah. Maka ada satu hadis kursi tuan-tuan yang mulia, yang Ghazali, di antaranya yang berbunyi kata Rasulullah SAW, ya bena Adam, la takun mimman yuqassirut taubah. Wahai semua manusia, janganlah kamu menjadi di antara yang cuai dengan bertobat, yang mengabaikan tobat kepada. Lebih-lebih lagi bila datang musibah. Bila datang masalah dalam hidup kita ni tuan. Macam masalah. Kita kena muhasabah. Bala yang datang ni, musibah yang datang ni, adakah betul? Maknanya musibah ni berbentuk teguran. Adakah kita ni sedang ditegur oleh Allah Subhanahu? Yang mengenal diri kita ketika itu adalah kita. Datang musibah atas kita ni, diri kita. Kemudian musibah yang datang yang kedua tuan-tuan yang mulia, merupakan ujian Allah. Adakah saya selama ni rasa-rasa orang berdosa dengan manusia? Masa sekarang ni kita beribadat dengan betul dan betul-betul kita buat ibadat. Dan selalu kita jaga ibadat. Maka datang musibah. Bermakna ni diuji. Oh, mana sebenarnya keyakinan. Tapi tuan-tuan yang mulia, bila kita muhasabah diri kita, yang kita ni perfect ibadat. Kita ni memanglah smart ibadat kita. Tapi isteri tak peduli, ibadat isteri tak peduli. Ibadat anak tak jaga. Anak. Yang isteri pun dia punya hal lah. Yang penting saya. Anak isteri tak jaga. Ini tuan-tuan yang mulia, bukan ujian. Teguran dah, confirm dah. Allah Ta'ala menegur. Kenapa? Kerana kita je yang ibadat. Anak kita, isteri kita macam mana? Yang kita lagi kita tak jaga ibadat. Orang yang di bawah tanggungjawab kita ni. Tuan-tuan yang mulia, kalau anak kita tak suruh, isteri kena belajar, semua kena belajar. One family, satu family tuan-tuan yang mulia.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun mimman yuqassirut taubah. Janganlah kita maknanya taubat ni makna tabah ya tubu, makna lahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kalaupun di dunia kita tak nak kembali, tapi satu masa kalau kita tak nak kembali pun kena kembali juga tuan-tuan. Fafirru ila Allah, kata Allah Taala. Larilah kamu kepada Allah. Wala tafirru min Allah, jangan kamu lari daripada Allah. Lari kepada Allah, tuan-tuan yang mulia. Apa maksudnya tuan-tuan yang mulia? Kita taubat ni tuan-tuan yang mulia disebut lain dalam hadis yang lain tuan-tuan yang mulia, man taba walam yazid fi dinihi. Orang yang bertaubat tapi dia tak mau belajar agama, maka taubat dia macam tak ada aja. Wa man taba walam yazid fi ibadatihi. Barang siapa yang bertaubat tapi dia tak ada improve, maka ni tuan-tuan yang mulia, kita syarat-syarat bertaubat bukan kita pergi buat je. Lepas tu balik-balik mampus tak belajar. Mampus tak nak dengar ceramah, tak nak dengar. Wa yatulul amal, dan panjang angan-angan. Wa yutawilul amal, jangan kita panjang angan. Wa yarjul akhirata bighairi amal, dan orang ni mengharap akhirat tapi tak nak buat. Kita nak dekat dengan Allah, tapi kita tak nak buat. Belum lagi kita termasuk orang yang membuat, lakukan amalan ni. Apabila kita tak termasuk lagi orang yang suka kepada Al-Quran, kalau kita hanya suka kepada orang yang je tuan-tuan yang mulia. Kita tak termasuk lagi orang yang beribadat. Kalau hanya kita suka kepada orang yang beribadat. Yang sebulan sekali, orang ada satu grup khatam Quran, baca Quran. Dia orang ada satu grup Quran je. Masya Allah. Baru termasuk orang yang baca Quran, yang suka kepada Allah, tak tinggal. Saya dengar dia selalu salat tahajud saya. Dia ni, benda pun tak buat. Suka seorang je. Kita tak buat. Jangan kita ni mengharap akhirat, tapi malas beramal. Maka yang baik ini tuan-tuan yang mulia, kita kena buat. Sengaja buat. Macam kita niat sembahyang, kita tengok. Sengaja aku sembahyang zuhur. Sengaja aku sembahyang asar. Sengaja tuan-tuan. Sebab agama ni kena ada sengaja. Bila kita dah sengaja ni tuan-tuan yang mulia, lama-lama dia baru mudah. Jadi adat, jadi ibadat pula tuan-tuan yang mulia. Semua dipaksa. Mak bapak paksa kita puasa. Mak bapak paksa kita sembahyang. Mak bapak paksa kita suruh belajar mengaji. Mak bapak paksa kita, semua paksa tuan-tuan yang mulia. Bangun subuh, bangun sahur, bangun. Tak pun kedebak.
Sekarang ni yang kita ada paksa apa tuan-tuan yang mulia? Dah satu hari, hmm. Tapi anak tak sembahyang. What? Dia Nuh jawab kita. Ada unsur diri kita. Sekarang ni kita paksa juga. Untuk apa? Untuk buat bisnes. Nak pergi kerja, kerjaya, paksa diri kita. Nak ibadat, kita ada tak paksa diri kita, tuan-tuan yang mulia? Punch card ke surau ni. Nak punch card ke masjid, tuan-tuan yang mulia. Nak punch card ke majlis taklim, ada tak kita? Paksa isteri kita. Kita paksa anak kita, tuan-tuan yang mulia. Kita. Maka tuan-tuan yang mulia, jangan kita yarjul akhirata bighairi amal. Ini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada amalan. Ini tak mungkin. Maka kita kena beramal, paksa diri kita macam mana pun. Satu hari, satu malam, satu muka surat. Sebab Rasulullah berjanji. Layan. Apa susah? Kalau kita bertaranum sangat. Tuan-tuan yang mulia. Yaqulu qaulal abidina wa ya'malu amalal munafiqin. Dia suka bercakap macam orang taat, tuan-tuan yang mulia. Abidin ni dia sembang kalau bercakap ni macam orang taat kita. Kalau bab agama, cakap bab agama ni macam tak boleh berhenti. Qaulal abidin wa yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafiqin. Dan dia beramal macam orang munafik. Macam mana orang munafik beramal, tuan-tuan yang mulia? Sembahyang pun janji buat. Satu hari 3 kali, biar pergilah. 4 kali, itu. Buat je, janji buat je. Mengaji, qamu ila salati, qamu kusala. Bila dia sembahyang, dia buat ibadat. Malah, tuan-tuan yang mulia, malah buat ibadat. Ini beramal macam orang munafik beramal. Buat ibadat, rajin buat ibadat. Tapi tak nak belajar. Buat. Itu dia, tuan-tuan. Ini amalan. Dia cerita-cerita orang abid. Cerita orang taat. Tapi buat ibadat macam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya lam yaqna. Bila diberikan, dia tak pernah cukup. Dah beli rumah 3 biji pun tak. Dah beli kereta 3-4 biji. Dapat kereta besar pun tak cukup lagi. Orang ni tuan-tuan yang mulia, tak pernah. Kenapa? Karena dia senantiasa tengok ke bab dunia ni, kita tengok ke atas memang. Sampai kita berhenti hidup pun tak cukup, tuan-tuan yang mulia. Bab dunia kata Rasulullah, kalau kita nak selamat, jangan. Bab akhirat yang kita tengok
ke atas. Ni tuan-tuan yang mulia. Kita kena tamak kepada ibadat. Bukan tamak kepada dunia. Kita tamak kepada akhirat. Bukan tamak kepada kemewahan ini. Wa in muni'a lam yasbir. Dan apabila ditahan rezeki dia tak diberikan. Dia tak dapat. Dapat. Sekali tak dapat. Lam yasbir. Dia mengamuk. Tuan-tuan. Rasa macam nampak tak pernah dapat. Lam yasbir. Dia tak sabar. Ya'muru bil khairi walam yaf'alhu. Dia suka menyuruh orang kepada kebaikan. Dia suka kepada kebaikan. Dia tak buat. Dia suka je kepada kebaikan. Kadang-kadang dia suruh orang buat baik. Nasihat orang bukan main pandai. Dia orang pandai. Yang dia pun macam tu juga. Wa yanha bisyarri walam yantahi anhu. Dan dia suka melarang orang daripada melakukan kejahatan yang dia pun tak tinggal. Yang dia terus bergelomang dengan kejahatan, tapi dia tak suka orang buat jahat. Memang macam orang jahat, dia tak suka kepada orang jahat. Orang gemuk lain duduk tepi dia. Dia pun gemuk. Orang gemuk, dia pun gemuk sangat. Orang gemuk gaduh. Orang kurus. Orang yang kurus-kurus sangat ni tak suka dia kepada orang kurus. Orang yang buat jahat. Orang yang selalu buat maksiat. Tapi dia berada di situ, tuan-tuan yang mulia. Kalau dia tak suka kepada kejahatan, tak waras dalam kehidupan dia. Bukan dalam agama je tak diterima orang ni, tuan-tuan yang mulia. Dalam masyarakat. Yuhibbus salihina wa laysa minhum. Dia suka sangat kepada orang yang baik-baik. Orang yang taat, dia suka, tuan-tuan yang mulia. Tapi dia tak nak buat kebaikan. Tak nak buat amalan-amalan yang soleh itu. Dia tak nak kerjakan. Dia suka. Orang yang tak datang ke surau ni, dia suka. Tengok kita. Selalu keluar masuk surau masjid. Dia suka, tuan-tuan yang mulia. Tapi dia mampu tak nak buat. Ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yabghudul munafiqina wa hum minhum. Dan dia benci sangat kepada orang-orang munafik ni. Orang munafik, wa huwa minhum, padahal dia pun orang munafik. Padahal dia pun munafik, tuan-tuan yang mulia. Dia tak suka orang munafik. Yaqulu ma la yaf'al. Dia berkata selalu perkara-perkara yang dia tak buat. Dia cakap je. Agama ni cakap je. Tapi tak buat. Buat bisnes pun, bisnes haram. Anak tak jaga, isteri tak jaga. Agama, bukan main, kata Rasulullah. Wa yaf'alu ma la yu'mar. Padahal dia buat selalu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, ma min yaumin jadidin illa wal ardu tukhatibuka fi qawliha taqulu laka. Tak ada hari-hari, tidak ada hari kamu lalui, melainkan cakap dengan kamu. Apa kata bumi?
tamshi ala dhahri. Kamu sekarang bolehlah berjalan hidup di atas belakangku. Bermewah-mewahlah kamu, enjoy lah, kata bumi. Tak apa. Sekarang ni kau bolehlah macam kau bebas, tak apa. Thumma tukhzanu fi batni. Tapi ingat, wa ta'kulu syahwati ala dhahri. Dan kamu makan minum dengan begitu senang. Kamu menikmati kemewahan-kemewahan. Wa ya'kulu kadudu fi batni. Tapi ingat, kamu akan makan oleh ulat nanti dalam perutku, kata bumi. Ya bena Adam, wahai semua manusia, ana baitul wahsyah. Sayalah rumah yang sangat sunyi. Kata, wa ana baitul masalah. Dan sayalah rumah yang penuh masalah, kata bumi. Wa ana baitul wahdah. Dan sayalah rumah yang keseorangan, kata bumi. Seorang-seorang nanti kita. Wa ana baitul zulmah. Dan saya rumah yang sangat gelap nanti, kata bumi. Wa ana baitul hayati wal aqarib. Dan sayalah rumah ular yang sangat berbisa dan kala jengking yang sangat berbisa. Fa'muruni wala takhzuni. Kata bumi, tuan-tuan yang mulia, dan engkau akan dimakan ulat di dalam perutku, maka dekat, jangan kamu lari daripada aku. Dalam kehidupan kita, sesuai dengan surah As-Sajdah inilah, wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar allahum yarja'un. Inilah tujuan Allah, supaya kamu kembali juga ke. Kita tengok kadang-kadang, tuan-tuan, orang yang jahat ni lama mati. Lama mati. Cepat mati. Kenapa mati? Kita tengok dalam kehidupan dia ada musibah. Allah perpanjang. Setahun Allah lah chop. Chop lagi, tuan-tuan yang mulia. Harapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah lah tunggu orang jahat tu bertobat, tuan-tuan yang mulia. Orang jahat ini mengaji, tuan-tuan. Datang ke surau, datang ke masjid, tuan-tuan yang mulia. Tapi ada juga panjang umur ni, kata Rasulullah SAW. Lain tujuan dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab terlalu panjang umur ni satu azab daripada Allah Subhanahu. Apabila usia kita lanjut panjang, tuan-tuan yang mulia, maka kita sunat berdoa, ya Allah, kalau aku lama hidup lebih baik kepada, dan kalau aku hidup ini lebih panjang tidak baik bagi aku. Mana yang lebih baik? Ya Allah, kalau aku kaya raya lebih baik dalam. Tolong agamamu ya Allah. Aku nak tolong hamba-Mu ya Allah. Kalau aku kaya tak baik ya Allah, biarlah aku. Yang baik, tuan-tuan yang mulia. Tapi kita berdoa bukan macam tu, macam kita cerita tadi.
Kamu lalai, duk bergayut dengan kemewahan je, kata malaikat. Buat ibadat, kamu nanti tak datang surau, kamu nanti tak belajar, kamu nanti tak jaga anak isteri kau. Aku nak kaya juga. Kamu kedekut nanti aku nak kaya, nak kaya. Kadang kekayaan yang diberikan, kemewahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kaya, tidak dekat dengan Allah. Apabila kita kaya, jadi orang kedekut. Apabila kita kaya, lalai. Itu satu azab kekayaan itu, tuan-tuan yang mulia. Maka orang yang kaya macam ni, kita pun cakap macam dia. Kita pun cakap kadang-kadang. Macam tu. Doa ni, kita kena ambil doa. Inilah tuan-tuan yang mulia. Mudah-mudahan hadis ini pintu ibadat kita serta tabah diri kita dengan kehidupan kita. Mana yang baik, mana yang dekat dengan Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin.